idh qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaum dia berkata la tafrah, jangan kamu suka. Innallaha la yuhibbul farihin, Tuhan tak suka kepada orang yang seronok. Tuan-tuan, agama ni larangkah kita suka? Kita suka farah ni, suka, gembira. Agama larang kan? Agama tak larang. Quran sebut tempat yang suka, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari kemenangan tentera Rom, orang mukmin suka. Farah yafrahu mu'minun. Apa maksud suka? Bila kita tengok dalam Quran, rupanya suka ni boleh dibahagikan kepada dua. Suka dalam Al-Quran ini, satu suka biasa, kurnia Tuhan, kita suka, alhamdulillah, Tuhan bagi. Satu suka yang membawa gembira, yang membawa kepada rasa bangga dan takabur. Yang ni yang Qarun ada, yang ni yang kaum dia larang. Saya buat contoh yang ni berpuluh tempat saya selalu ulang. Agama ini dia tak larang kita daripada apa? Menikmati nikmat. Dia tak larang. Tapi dia larang kita takabur. Banyak benda yang halal boleh bertukar menjadi haram hanya semata-mata kerana niat dan takabur. Banyak benda. Pakai kereta mewah halal pada segi syarak. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan dan rezeki yang baik untuk hamba-hambanya. Tak boleh haram. Sebab tu kita kata hadis bohong, hadis palsu yang menceritakan kononnya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak pasal dia kaya sangat. Dalam Fadailul A'mal tu dibaca hadis tu. Saya kata pada jamaah tabligh, berhenti daripada membaca hadis. Syekh anda salah ketika memasukkan hadis tu. Ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Imam Ahmad mengingatkan tentang rawi yang tidak dipercayai dalam itu. Ia satu persendaan kepada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf belanja harta pada jalan Allah punya banyak. Hadis tu kata dia masuk syurga last dan merangkak pasal kaya sangat. Bayangkan kalau orang kaya zaman sekarang masuk syurga macam mana. Ia satu anti kepada pembangunan ekonomi orang Islam. Saya bukan marah pada jamaah tu, saya suruh buang hadis tu lah. Saya kata ini boleh membunuh diri anda dan membunuh umat anda. Jika anda membacakannya, mereka mendengar bertalu-talu, lalu mereka jadikan anti kepada dunia ini, lalu mereka membiarkan dunia ini kepada orang lain. Kalau mereka biarkan dunia ini orang lain menjadi kaya, di samping mereka menguasai dunia, cerita lain. Para sahabat dulu tak kaya individu mereka, tapi masyarakatnya kaya, kerajaannya kuat, dan mereka menguasai pentadbiran dunia ini. Tapi bila anda tinggalkan dunia dan anak isteri anda dan keseluruhan, anda baca pula hadis ni, sahabat yang dijamin salah seorang 10 yang masuk syurga pun masuk syurga last, merangkak. Anda bayangkan bagaimana pemikiran anda terhadap harta, kemana nak perginya sistem ekonomi Islam dan sistem berbagai-bagai soal pentadbiran harta yang disebut dalam syarak. Kenapa Allah memotong tangan pencuri dan mengharamkan harta pusaka diambil dengan cara yang tidak betul? Harta tidak diharamkan oleh Allah, tapi Qarun suka yang membawa kepada takabur. Siapa ada kereta mewah, alhamdulillah, Tuhan kurnia kat dia. Tapi kalau ia memakainya supaya untuk menunjukkan kepada orang ramai, inilah aku, bertukarlah perkara yang harus menjadi haram
bukan saja haram, tetapi senarai perkara dosa-dosa besar dalam agama. Kerana titik tolaknya adalah ketakaburan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada ketakaburan. Satu orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Satu orang lelaki yang suka pakaiannya cantik dan kasutnya cantik. Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik dan sukakan yang cantik. Tetapi al-takabbur batrul haq wa ghamdun nas. Dalam hadis Muslim, ketakaburan itu ialah menolak kebenaran dan rasa hina orang lain. Oleh kerana dia kaya, orang cakap benar pun, siapa kau nak cakap dengan aku? Siapa kau nak bangkang aku? Siapa kau nak kata aku silap? Hanya semata-mata bersandarkan kepada kekayaan hartanya dan melupai kebesaran Allah Azza wa Jalla. Demikian itu menjadi penyakit kepada kebanyakan orang yang berharta. Dia senantiasa wa ghamdun nas, dia senantiasa pandang orang lain lekeh pada dia. Dia menilai orang dengan harta. Demikian juga Allah Ta'ala memusuhi manusia yang menilai orang dengan harta. Tuan, siapa nak buat kenduri, kendara hebat-hebat, buat dia ada harta, pulang pada dia. Tapi jangan dia buat kenduri kerana nak tunjuk pada orang. Tak kalah taraf kita ni macam ni aja. Perkara yang halal disuruh oleh agama bertukar menjadi haram, bahkan senarai dosa besar. Dia nak buat rumah besar, dia kaya, buat. Dia sukakan perhiasan yang cantik, dia buat, dia ada duit. Tapi supaya orang menyatakan demikianlah kehebatan aku, ia bertukar daripada perkara yang harus, perkara yang mubah menjadi perkara yang haram. Kerana semata-mata niat. Ramailah perkara ini telah terkena pada orang. Terutama kadang-kadang kita nak tukar, mari hari raya nak tukar cantikkan lansir ke apa, kita punya hal. Nanti orang kata kita ni ada duit, tak buat ni. Nak dikaitkan dengan kesombongan kita. Kata kita suka yang cantik, Allah pun suka cantik. Kita suka orang datang rumah kita melihat keadaan yang cantik. Alhamdulillah.